Okey, Assalamualaikum semua. Nama saya Falah Aidil bin Zainal Abidin. Murid-murid semua boleh panggil saya Cikgu Falah. Okey, jadi saya akan ganti Cikgu Fauzi untuk kelas kita pada hari ini. Jadi saya dapat tahulah kan daripada Cikgu Fauzi yang kelas ni baru je habis bab 5. Jadi untuk kelas kita pada hari ini kita akan sambung untuk topik baru iaitu topik 6 iaitu cahaya. Okey, sebelum kita mulakan kelas, cikgu nak minta izin lah kan, nak minum air jap. Cikgu nervous ni, baru je start mengajar. So cikgu minum air jap Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, cikgu. Kenapa air cikgu ni, straw cikgu ni macam bengkok, nampak tak? Nampak tak? Macam bengkok kan? Nampak cikgu. Betul cikgu. Nampak cikgu. Nampak cikgu. Nampak. Okey, Cikgu macam ni, tenggelam. Nampak. Ni Cikgu pakai filter. Nampak straw cikgu. cikgu macam bengkok kan. Tapi kalau keluarkan straight je. Aduh, kenapa Cuba ada tak nak tolong cikgu? Kenapa boleh jadi macam tu? Tak tahu. Buat masuk dalam air. Ilmu hitam. Oh, okay, nice try. Okay. Okay, so nak tahu sebab apa ada kaitan lah dengan topik yang kita nak belajar hari ini iaitu topik 6.1 pembiasan cahaya. Okay, so kenapa straw tu bengkok sebab apa kita akan tahu topik ni lah. Okay, jadi hasil pembelajaran kita pada hari ini hujung sesi kelas kita akan dapat memerihalkan fenomena pembiasan cahaya, menerangkan indeks biasan and mengkonsepsikan hukum Slan dan akhir sekali menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembiasan cahaya. Okey, jadi apakah yang anda semua boleh tengok kan ni ada fenomena-fenomena ni. So apakah yang menyebabkan fenomena-fenomena tersebut berlaku? Contohnya kat sini batang sudu kelihatan bengkok. Lepas tu kat sini imej kelihatan cetek dan tidak dalam, tapi sebenarnya dalam je. Contohnya kalau kita pergi hotel 5 bintang ke ada kolam kat situ kan, kita tengok kolam tu macam tak dalam, tapi bila kita terjun dalam pula, lemas pula. So apakah yang menyebabkan fenomena tersebut berlaku? Siapa dapat tolong cikgu kat sini? Ni cikgu. Pembiasa. Saya rasa Ya. sebab saya tak tahu cikgu. Jawapannya ada kat slide. Jawab disebabkan Slide. pembiasan Cahaya. cahaya. Okey, jadi saya nak minta ni lah seorang volunteer bagi satu lagi fenomena yang berkaitan pembiasan cahaya yang tak ada kat dalam slide ni. Satu je. Siapa? Bagi keluar atas jalan raya. Logam maya cikgu. Betul. Okey, terima kasih. Okey, so jawapan dia, fenomena ini dikenali sebagai pembiasan cahaya yang berlaku disebabkan oleh perubahan hal laju cahaya apabila merambat melalui medium yang berlainan ketepatan optik. So jadi seperti yang mana kita lihat kat gambar ni, so kat sini udara dan sini blok kaca. Jadi daripada cahaya daripada medium udara ke medium blok kaca ni ada berlaku perubahan hal laju disebabkan berbeza ketepatan. So bila berlakunya perubahan hal laju tu, sebab itulah cahaya kita nampak bengkok. Lepas tu sama juga dengan kat sini, dia daripada medium blok kaca ke medium udara. So dia berubah hal laju, sebab tu cahaya bengkok. Okey, semua faham Okey, so kalau dah faham, cikgu nak ajar cara melukis gambar rajah pula, sebab bagi cikgu kemahiran lukis gambar rajah ni sangat penting untuk lepas ni anda semua nak menjawab soalan berkaitan kira-kira lah dalam topik ni. So saya harap semua dapat fokus lah apa yang cikgu nak ajar ni. Okey, so kita tahu I sama dengan sudut 7, R sama dengan sudut biasan. Jadi untuk
untuk lukis ni kita kena tengok dulu medium 1, medium 2. Contoh medium 1 kat sini udara dan medium 2 kat sini adalah blok kaca. Kita tahu kaca lagi tumpat daripada udara macam tu. So medium 2 lagi besar daripada medium 1. Okay, so kita lukis dulu sinar 7. Kat sini sinar 7. Lepas kita dah ada sinar 7, kita kena lukis garis normal tau. So garis normal ni wajib berserenjang dengan permukaan medium kita. So kalau medium kita sengit, garis normal kita pun sengit lah. Macam dia kena wajib 90 darjah. Kalau tak cukup 90 darjah tu bukan garis normal. Lepas tu, lepas kita dah ada garis normal, barulah kita ada sinar biasan. Jadi untuk sinar biasan ni kan, sudut sinar biasan R ni, kita nak tahu sama ada sinar biasan kita mendekati normal ataupun menjauhi normal tu, lepas ni cikgu akan ajar. Okay, so nak minta semua fokus lah kan. Okay, semua masih ada ke macam senyap je? Kalau ada cikgu, masih ada. Ada. Okay. Risau lah cikgu semua senyap lah ni. Okay. Kalau tengok dulu gambar rajah yang pertama. Okay, gambar rajah yang pertama kita tengok sudut air ni iaitu sudut 7. Dia lagi besar daripada sudut R. Lepas tu medium dia daripada udara ke blok kaca. Maksudnya daripada medium yang kurang tumpat kepada medium yang lebih tumpat kan. So kita baca kat sini, sinar cahaya membengkok ke arah garis normal. Apabila cahaya merambat daripada medium yang berketupatan optik rendah, udara, ke medium yang berketupatan optik tinggi iaitu blok kaca. Hal ini adalah kerana laju cahaya berkurang ketika merambat daripada medium yang kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat. Oleh itu, sudut biasan R adalah lebih kecil daripada sudut 7i. Okey, cikgu tengok macam semua tak faham kan? Okey, cikgu nak tunjuk contoh sikit lah kan. Okey, ni bayangkan ni lumpur. So yang sekejap cikgu tutup green screen dulu Sekejap. Picture background. Okey. Okey, cikgu nak tunjuk. Okey, bayangkan ni lumpur. So ini handphone cikgu ni kereta lah. So bila kereta tayar depan dia ni, dua ni tayar depan. So bila kereta daripada jalan biasa pergi ke tayar depan akan sentuh lumpur dulu. So dia akan jadi slow kat sini and then kereta akan bengkok macam tu. So dia akan macam dia terbengkok lah sebab kalau dua-dua ni straight, dua-dua ni tayar sentuh lumpur pada masa yang sama, dia straight je. Kalau satu tayar akan jadi lagi slow, and then satu lagi laju. Sebab itulah dia bengkok. Itulah perumpamaan dia macam tu. Okay, so sama juga dengan gambar rajah kedua, daripada blok kaca ke udara, so daripada medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. So kalau kita dapat lihat R kat sini lagi besar daripada I. So kita baca kat sini, sinar cahaya membengkok menjauhi garis normal apabila cahaya merambat daripada medium yang berketupatan optik tinggi, blok kaca, ke medium yang berketupatan optik rendah, udara. Hal ini adalah kerana laju cahaya bertambah ketika cahaya merambat daripada medium yang lebih tumpat ke medium yang kurang tumpat. Oleh itu, sudut biasan R adalah lebih besar daripada sudut 7i. Okey, faham semua? Yang contoh-contoh lumpur tu faham tak agak-agak? Faham, cikgu. Faham, cikgu. Faham, cikgu. Kalau tak Cikgu, nak faham tanya cakap soalan. saya terangkan. Ya, sila. Jadi kalau contohnya kita sinarkan cahaya untuk dua bongkar kaca, sama je lah kan? Dia punya Cahaya hal dua laju. bongkar kaca. Hal laju untuk bongkar kaca satu, dia merambat ke bongkar kaca yang kedua. Maksudnya Sama. dia daripada bongkar kaca ke bongkar kaca. So yang hal laju sama. dia samalah sebab ketupatan bongkar kaca tu dengan bongkar kaca dua tu sama kan? Dia akan gitu.
dia akan berlaku perubahan hal laju apabila ketepatan medium tu berbeza. Macam tu. Okay, thank you Brenda tanya soalan. Terima kasih Cikgu. Okay, seterusnya kita akan teruskan pada indeks biasan lah. Jadi indeks biasan ni dia digunakan untuk menentukan darjah pembengkokan alur cahaya apabila cahaya merambat daripada vacuum ke suatu medium. So indeks biasan ni dia macam formula dia sama dengan laju cahaya dalam vacuum bahagi laju cahaya dalam medium C over V. So murid-murid jangan risau, nilai C ni adalah nilai constant. So macam kalau dia tanya dalam soalan tu dia tanya berapakah nilai C, terus tulis 3.0 darab 10/8 meter per second. Sebab nilai ni memang selalunya diberi ataupun kena hafal lah. Jadi bila kita seterusnya, bila kita dengar indeks biasan ni dia tak lari jauh dengan ketepatan optik. Apabila ketepatan optik bertambah, nilai indeks biasan akan bertambah. Okay. So jadi kan, murid-murid kena ingatlah nilai N ni akan sentiasa lebih atau sama dengan 1. Contoh kalau dalam soalan tu, contoh kalau anda semua kira tak cukup 1. So maksudnya adalah tu macam anda tersalah kira kat mana-mana, kena check balik sebab nilai N ni akan sentiasa atau lebih sama dengan 1. Okey. So nota tambahan, nilai N bergantung kepada panjang gelombang cahaya yang digunakan dan perubahan suhu juga boleh mengubah nilai N sesuatu bahan. Okey. Seterusnya kita teruskan pada hukum Snell. Semua masih ada ke dengan cikgu? Kalau ada cakap ada cikgu. Okey. Alright. Okey. Untuk nilai untuk hukum Snell ni kat sini cikgu ada letak jadual tau. So kat sini boleh nampak setiap medium yang berbeza kat sini mempunyai indeks biasan yang berbeza lah. So yang paling rendah sekali vacuum dan udara iaitu 1. So tak ada medium yang lagi kecil, indeks biasan yang lagi kecil pada 1 ni. So paling kurang pun 1 je. Okay, lepas tu kat sini kita ada boleh tengok gambar rajah ni yang dibuat, eksperimen yang dibuat oleh pengasas hukum ni iaitu Snell. So dia ada sediakan 3 medium yang berlainan kat sini, tapi setiap ni sudut tuju dia sama iaitu 50 darjah. Cuma yang berbeza kat sini adalah medium lah. Tapi kita tengok setiap medium ni mempunyai sudut biasan yang berbeza. So daripada eksperimen ni apa yang kita dapat tengok, semakin bertambah indeks biasan, semakin berkurang sudut biasan. Okey, so daripada eksperimen tu Snell dapat rumuskan satu formula iaitu N1 sin theta 1 sama dengan N2 sin theta 2. Dan ni adalah maksud setiap ni. Dan daripada formula ni kita boleh rumuskan juga jadi N2 per N1 sama dengan sin theta 1 over sin theta 2. Jadi hukum Snell ni dia mengiyakan hukum pembiasan cahaya. Maksudnya kat sini hukum pembiasan cahaya bawah dia ada hukum Snell. So apa tu hukum pembiasan cahaya? Apabila cahaya melalui merambat ke dua medium, sinar tuju, sinar biasan dan garis normal bertemu pada titik dan berada dalam satah yang sama. Lepas tu nisbah sin I bahagi sin R adalah malar, di mana I ialah sudut tuju dan R ialah sudut biasan. Yang ni hukum Snell tu tadi. Okey. So saya rasa setakat ini saja apa yang kita belajar. So kesimpulan apa yang kita belajar hari ini, pembiasan cahaya melibatkan cahaya yang merambat daripada dua medium yang berbeza dan akan menyebabkan perubahan pada sudut biasan. So garisan sinar biasan mendekati normal atau menjauhi normal bergantung pada ketepatan optiknya yang rendah ataupun tinggi.
So cikgu nak minta seorang volunteer bagi tahu apabila medium kurang tumpat ke medium yang lebih tumpat, cahaya mendekati ataupun menjauhi normal. Apa doktor boleh ulang soalan kah? Belum doktor lagi Brenda. Saya cikgu. Okey, contoh lah medium yang kurang tumpat kepada medium yang lebih tumpat. Contohnya daripada udara ke blok kaca. So sudut sinar biasan tu mendekati ataupun menjauhi normal. Mendekati. Mendekati. Okey. So yang kedua, kalau daripada tumpat ke kurang tumpat pula orang lain? Menjauhi. Okey, Menjauhi. masih valid. Okey, masih Faiz. Okey, so saja daripada saya. Okey, ni ada sedikit latihan. So anda semua boleh buatlah latihan ni sebagai untuk tajamkan lagi kemahiran anda dalam topik ni, and then boleh hantar kat saya melalui grup WhatsApp lah. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Jumpa lagi semua. Terima kasih Terima kasih cikgu. cikgu. kasih, Jumpa cikgu. lagi. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih.